Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan 21 sifat kepemimpinan ya, untuk abad 21 berdasarkan Quran dan juga hadis ya. Jadi bukan setakat abad 21 tapi juga untuk seterusnya zaman-zaman akan datang sehingga akhir zaman kan. Jadi daripada 21 ni saya nak cerita yang ke-10 iaitu berwawasan ya, berwawasan. Jadi berwawasan ni sebenarnya amat penting ya, sebab umur seorang pemimpin tu biasanya ya macam kita lebih tinggi memimpin sampai umur 70 gitu kan. Adalah sampai 90 tu kan. Tapi organisasi tu lebih pada tu, kerajaan tu lebih pada tu, bahkan ada yang 1000 tahun kan. Jadi wawasannya kena jauh kan. Jadi dalam sejarah Nabi Muhammad SAW banyak menunjukkan bahawa Rasulullah telah menunjukkan wawasan yang sangat jauh sebenarnya kan. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim misalnya kan, Nabi Ibrahim ya, ketika dia sampai kat Mekah tu kan, dengan Ismail, masa tu Mekah tak ada apa lagi kan, tak ada apa lagi kan. Tapi dia berdoa kan. Dia doa ya. Bahkan waktu itu dia pun bukan orang besar lah kan. Dia bukan orang besar. Dia pernah diburu oleh Namrud. Akhirnya dia lari dan akhirnya sampai ke Palestin semua kan. Dan akhirnya Allah perintahkan dia pergi ke Mekah dengan Nabi Ismail kan. Lepas tu sampai ke Mekah, tanah gersang, tak ada apa-apa waktu itu. Dia doa kan. Dia doa pada Allah. Doa ni dalam surah Al-Baqarah ayat 126 kan. Doa dia lebih kurang macam ni maksudnya. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini kan. Jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa kan. Berikanlah rezeki yang berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Kalau kita pergi Mekah sekarang, macam-macam buah ada kan. Kalau dulu salah satu ziarah tu pergi ke pasar buah, sekarang tak ada dah kan. Tapi pergilah mana-mana kedai kat Mekah tu, ada macam-macam buah kan. Walaupun pokoknya tak ada di Mekah, pokok mangga tak ada kat Mekah kan. Pokok durian tak ada kat Mekah, pokok manggis tak ada kat Mekah, tapi buahnya ada di Mekah kan. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa ya, dalam surah Ibrahim ayat 37, maksud lebih kurang, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah yang tidak ada tanaman padanya kan, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami kan, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan salat kan, dan memakmurkannya dengan ibadat. Oleh itu jadikanlah hati sebahagian daripada manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai ke situ, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur kan. Waktu itu Mekah tak ada siapa yang pergi kan, tanah gersang, tak ada pokok, Nabi Ibrahim dia doa kan. Sekarang kita lihat memang doa Nabi Ibrahim tu sudah termakbul. Jadi tumpuan orang kan, orang pergi spend duit banyak kan untuk pergi ke sana menunaikan umrah dan juga haji kan. Daripada seluruh dunia datang kan, bukannya kita saja kan, orang daripada mana datang, pada India, daripada Amerika, daripada England, daripada Germany, daripada Filipina, daripada Singapura, daripada China, semua datang berkumpul kat Mekah kan. Jadi itu dia wawasan Nabi Ibrahim. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi ketika di Mekah lagi ni kan, sahabat-sahabat berhadapan, Rasulullah dan juga sahabat-sahabat berhadapan dengan penentangan yang kuat ya, terutama selepas kewafatan Abu Talib dan juga Khadijah ya, isteri dia kan. Mereka diboykot kan, sehingga amat sukar mendapatkan bekalan makanan, dan ada juga yang disiksa lah. Lalu seorang sahabat, itu namanya Khabbab bin Al-Ad, memohon kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah SWT untuk melepaskan mereka daripada kesukaran itu. Lalu Rasulullah bersabda, sungguhnya sebelum daripada kamu diambil lelaki, lalu digali baginya lubang, kemudian dihumbankan dia ke dalamnya, terdapat juga didatangkan kepadanya dengan gergaji, lalu gergaji tersebut diletakkan di kepalanya, kemudian digergajikan kepala tersebut sehingga terbelah kepada dua. Ada juga dicakar dengan cakaran besi sehingga memisahkan daging dan tulangnya.
Ini semua tidak membuat mereka berpaling daripada agama Islam. Demi Allah, akan sempurna perkara ini, Islam, sehingga seorang mengembara itu mampu berjalan daripada San'a hingga ke Adramaut dan juga tidak takut, dan dia tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak risau serigala akan menerkam kambingnya. Akan tetapi kamu tergesa-gesa, ya. Jadi Rasulullah telah membayangkan pada waktu itu akan wujud sebuah kerajaan Islam yang aman damai, kan? Tidak ada lagi yang ditakuti pada waktu itu, kan, kecuali Allah SWT. Dan ketika Rasulullah hijrah daripada Mekah ni, ya orang dalam pelarian. Jadi orang Quraisy telah buat upah macam siapa boleh tangkap Rasulullah hidup-hidup atau mati akan dapat ganjaran 100 ekor ke, 100 ekor unta gitulah, kan. Unta ni mahal loh, 100 ekor unta bukannya murah, kan, banyak, kan. Jadi ramailah yang nak pergi tangkap Rasulullah. Di antaranya Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni orang yang handal lah, penunggang kuda yang handal. Dia pergi kejar Rasulullah, dapat. Mula-mula dapat tu dekat je kuda jatuh, kan. Akhirnya Rasulullah tanya dia, kan. Dan Rasulullah bagi tawaran kat dia lah, kan. Tawaran dia kata kalau kau ku bagi mahkota Raja Parsi, kamu mau tak? Oh, dia dengar tu mau lah. Banding dengan 100 ekor unta, mahkota Raja Parsi lagi dahsyat, kan. Tapi dia percaya dengan Rasulullah ni, pasal dia tahu Rasulullah tak pernah tipu, kan. Dia percaya. Jadi dia percaya, dia lepaskan lah. Dia pun tak tangkap Rasulullah, tak bawa balik lah, kan. Kemudian masa zaman Umar bin Khattab, dapat kalahkan Parsi, kan. Di antara barang rampasan perang yang dihantar ke Madinah adalah mahkota Raja Parsi, dan juga tali pinggang dia yang dibuat daripada emas dan juga bertatah permata lah. Jadi Umar bin Khattab tengok tu, panggil Surakah ni. Dia tahu pasal Rasulullah ada janji kat dia nak bagi tu, kan. Panggil Surakah bin Malik dan pakaikan dia mahkota tu dan tali pinggang tu sekali lah, kan. Tapi Surakah tak mau, dia kata dia tak mau, kan. Walaupun Rasulullah janji dia tak mau dah, kan. Bagi dia kata ini satu bala bagi dia lah, kan. Bagilah pada orang lain, kan. Itu dia nama Surakah ni, ya. Surakah ni terkenal kalau orang Melayu kata nafsu Surakah, kan. Nafsu Surakah ni tak ada kena-mengena, ya. Pasal dia baik, kan. Dia bukan, betul lah dia bernafsu untuk dapatkan tu, tapi dibalikkan semula untuk orang miskin, kan. Gitu dia Surakah bin Malik, ya. Kemudian ketika perang ketika dalam perang Khandaq, kan, perang Khandaq, menggali parit ni, kan. Menggali parit ni, ya. Tentera bersekutu nak datang dah ni, kan. Dan kena korek siang malam ni, kan, tak henti-hentinya, kan. Masa amat singkat, kan. Jadi ketika menggali parit tu ada batu besar. Rasulullah pun pergi membaca bismillah, lalu memukul batu tu dan berjaya dipecahkan lah, kan. Lalu dia mengucapkan, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Syam, kan. Demi Allah, sekarang aku melihat istana yang merah. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan pukulan kedua. Kali ini dia berkata, juga berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya, dan beliau mengucapkan, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Parsi, kan. Demi Allah, aku melihat istananya yang putih. Beliau melanjutkan dengan pukulan ketiga, dan akhirnya batu yang besar tadi pun pecah semua sekali lah, kan. Lalu mengucapkan, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, aku melihat pintu-pintu San'a dari tempat ini, kan. Jadi ketika dalam keadaan terdesak tu, dia dah cakap macam tu. Dia akan dapat kunci Syam, kunci Parsi, kunci San'a, Yaman, ya. Ini semua kawasan-kawasan moden pada waktu itulah. Zaman tu kawasan yang moden, yang maju, advance, yang kaya, kan. Pada masa tu Mekah, Madinah masih sebuah pekan yang kecil yang akan dikepung, akan diserang, kan. Jadi memang betul, ya. Kita tengok, ya, dalam ketika tu Rasulullah bersabda, kerajaan Parsi akan hancur dan tak akan ada lagi Raja Parsi setelahnya, kan. Kemudian kerajaan Rom juga akan hancur, tak ada lagi Raja Rom sesudah setelahnya.
kalian akan membagikan harta simpanan mereka di jalan Allah. Kerana itulah perang, kerana itu perang adalah tipu daya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi memang betul kan? Jadi kerajaan Parsi hancur masa zaman Umar bin Khattab, dan kerajaan Rom sebagainya masa Umar bin Khattab juga. Akhirnya hilang terus kerajaan tu masa zaman Muhammad Al-Fatih, kan. Jadi itu dia, macam mana wawasan Rasulullah yang pada waktu itu telah menjangkau jauh ke hadapan, ya. Yang Rom tu jatuh masa zaman Al-Fatih, ya. Itu pada tahun 830, kan, jauh kan, beratus tahun kemudian daripada zaman itu, kan. Kemudian seorang pemimpin juga perlu meramal, perlu pandai meramal, ya. Ramalan ini bukanlah ramalan menuju empat belalang, kan. Kalau pada masa ini kita ada banyak kaedah-kaedah untuk meramal, menggunakan kaedah-kaedah saintifik, ya. Dengan menggunakan komputer lah, superkomputer, kan, dengan model-model matematik yang kompleks, kan. Dengan komputer yang canggih ni kita boleh meramal ke hadapan, kan. Tak semestinya betul, kan, tapi at least kita boleh bersedia, kan. Kalaupun tak betul 100%, tapi kita dah bersedia, kan, untuk mengelakkan kerosakan yang besar lah. Jadi dalam Quran ada disebutkan cerita Yusuf, ya, cerita Nabi Yusuf, ya. Raja Mesir mimpi, kan, 7 ekor lembu apa semua tu, kan. Dan akhirnya Nabi Yusuf dah dipanggil untuk mentafsirkan mimpi itu, dan mimpi itu bermaksud akan 7 tahun Mesir akan menghadapi zaman yang gilang gemilang, pertumbuhan akan menjadi semua, diikuti dengan 7 tahun yang kering kontang, kan. Jadi raja tak tahu nak buat apa, bagi Nabi Yusuf untuk handle benda ni, kan. Kalau Nabi Yusuf tak boleh fokus, tak boleh tafsirkan benda ni, dan mereka tak bersedia, kerajaan Mesir akan runtuh, akan habis, kan. Rakyat akan ramai yang mati kebuluran, kan. Tapi dengan adanya ramalan itu akan berlaku 7 tahun yang subur, dan 7 tahun yang kering kontang, mereka bersedia, kan. Jadi mimpi salah satu cara lah, kan. Tadi sekarang ni ada komputer, ada mathematical model, kan. Mimpi pun sebenarnya ada satu kaedah, kan. Bahkan Nabi Muhammad setiap kali ini, dalam satu hadis riwayat Muslim, ya, hadis sahih, Nabi setiap kali selesai mengerjakan solat subuh, menghadap wajah para sahabat dan bertanya, apakah tadi malam ada seorang di antara kalian yang bermimpi, kan. Jadi itu, ya. Jadi mimpi pun juga penting sebenarnya ditengok, ya, dilihat, ya. Di samping perlu menggunakan kaedah-kaedah moden pada hari ini. Itu pemimpin perlu, ya, melihat keadaan ini, melihat senario masa depan, dan cuba bersedia untuk menghadapi, menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul, dan juga berusaha untuk mengatasi apa juga keadaan lah, kan, melalui apa juga keadaan, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.